Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk tajuk permainan jaring iaitu badminton. Okey, kita tengok dulu apa itu standard kandungan ataupun kita masuk dulu sejarah je lah. Okey, permainan kategori jaring ialah permainan yang dimainkan antara jaring seperti permainan badminton dan pingpong. Okey, dia main kat jaring. Kalau tak ada jaring tak boleh main badminton dan pingpong. Kalau tak ada kita hanya main seronok-seronok. Matlamat utama permainan kategori jaring adalah untuk menghantar bulu tangkis ke gelanggang lawan supaya tidak dapat dikembalikan. Tak dapat kembali kalah lah ataupun tak dapat mata. Oleh itu, pemain perlu mempunyai kecergasan fizikal dan kemahiran tinggi serta bijak membuat keputusan. Siapa yang cergas, dia boleh menang. Siapa yang cepat membuat keputusan, dia menang jugalah. Penguasaan kemahiran asas dalam permainan kategori jaring meningkatkan lagi kualiti strategi menyerang dan bertahan. Kena kuasai lah menyerang dan bertahan ni. Okey, tajuknya tingkatan 5 ni lebih kepada menyerang dan bertahan. Okey, ini sandungan standard kandungan. Okey. Ni anda boleh baca sendiri tapi dia lebih kepada ni strategi tu bertahan dan menyerang di samping dalam pada strategi menyerang dan bertahan tu dimasukkan jugalah nilai-nilai murni seperti keyakinan, berkomunikasi, bekerjasama dalam strategi menyerang dan bertahan tersebutlah. Okey. Ini sedikit permainan badminton sejarah dia lah. Mula-mula permainan yang paling tinggi dekat dunia ialah Punch Gunalan untuk pemain Malaysia lah. Datuk Mismus Sidik dan Datuk Lin Chong Wei ni. Okey, dia ni macam wira-wira Malaysia lah. Sebab menang Piala Thomas pada tahun 1992. Awak tingkatan 5 masa tu belum lahir lagi. Saya dah tengok lah masa tu saya darjah 3 ke darjah 2. Okey, saya tengok masa tu Malaysia menang Piala Thomas. Betapa bangga Malaysia masa tu lepas tu dah tak menang dah. Sampai sekarang tak menang Piala Thomas. Dah lama dah. Okey, ni siapa ni? Cuba teka. Okey, lambat jawapan Li Zijia. Okey, ini antara kemahiran asas untuk permainan badminton Smash, lifting dan lock. Okey, smash ni pukul bola selalunya di belakang. Lifting ni angkat shuttle dan lock naikkan bola tinggi. Naikkan shuttle tinggi. Okey, mula ni masuk strategi menyerang perseorangan. Semasa pertandingan atau permainan badminton, pemain mesti boleh lah bertahan tetapi mestilah peka dalam setiap gerakan pihak lawan untuk melakukan serangan. Dia serentak bertahan dan menyerang ni serentak sebab kalau tak boleh bertahan susah untuk menyerang. Kebijaksanaan pemain mencipta ruang untuk menyerang amat perlu bagi memastikan pemain atau pasukan lawan tidak mampu bertahan dengan baik. Kalau macam tu kena menguasai gelanggang sebab untuk mencipta ruang. Kalau tak dapat kuasai gelanggang, sukarlah untuk cipta ruang. Kalau pemain pihak lawan ke kiri, kita dapat cepat dengan kiri. Tapi lepas tu kita nak fikir, dekat pihak lawan nak bagi kiri ke kanan. Kalau tak boleh buat macam tu, susahlah untuk menyerang. Serangan dalam permainan badminton amat penting untuk mendapatkan mata kemenangan. Okey. Kalau tak menyerang langsung nanti asyik bertahan je. Bila nak menangnya, dia asyik kalah je lah. Strategi serangan yang berkesan mestilah dilakukan oleh pemain supaya pemain lawan mudah melakukan kesilapan dalam proses membalas balik. Okey. Kalau lambat dia dapat balas. Kalau cepat kita tengok dia cepat balas tak sebab tu kena permainan tu kena pantas. Okey, ni antara kemahiran asas dia cakap permainan jaring dan smash. Permainan di jaring memerlukan kemahiran permainan yang tinggi seperti ketangkasan, masih dan tidak balas dan sentuhan bulu tangkis yang sempurna. Okey. Juga teknik yang pantas lah. Kalau lambat tak dapat balas lah sebab dia melibatkan masa tidak balas dan sentuhan bulu tangkisnya sempurna. Sentuhan ni penting juga sebab kalau kita sentuh kuat dia out. Kalau dia sempurna dia akan dapat poin lah. Jatuh atau gelanggang pihak lawan. Permainan jaring yang baik juga menyebabkan pemain lawan berada dalam keadaan bertahan kerana ruang atau melakukan smash terhadap depan jaring ini menyebabkan pihak lawan bertahan dan sukar untuk smash lah sebab dia terkepung. Pihak lawan boleh melakukan kesilapan hingga bulu tangkis terkandas di jaring atau terpaksa menghantar kembali bulu tangkis yang tinggi yang menyebabkan penyerang mudah melakukan smash. Depan jaring ni bahaya sebab kalau salah pukul terkandas. Lambat sikit atau bola tanggung je kena smash. Pemain
perlu bijak memilih serangan ketika melakukan smash dengan mengambil kira kelemahan pihak lawan dan kurang yang sukar dikembalikan. Macam mana nak smash tu kena tengok arah jugalah. Kalau main pukul je tak tengok arah, jadi smash tu tak berkesan. Pemain boleh menggunakan kemahiran pukulan juna atau drop selain smash semasa melakukan serangan. Ini cerita pasal serangan lah. Kelemahan strategi ini mudah mengelirukan pihak lawan kerana pemain lawan perlu pantas bergerak dalam gelanggang. Okey, itu kalau ada depan jaring, drop dan smash kena bergerak pantas. Kalau lambat ni susahlah nak sambut. Kelemahan, pemain yang menyerang perlu mahir melakukan permainan jaring kerana jika tersilap berhantar bulu tangkis tinggi, pemain bertahan mudah menyerang balik. Okay. Kena kuasai main jaring. Kalau tak bola sangkut ataupun pihak lawan cepat sambut ataupun smash balik. Okey, ni teknik dia. Mula depan jaring, lepas tu smash, lepas tu lifting dan servis. Okey, strategi menyerang bergu. Bergu ni kena ada 2 orang. Seorang mesti ada kerjasama. Lepas tu kalau seorang menyerang, seorang mesti bertahan. Kalau dua-dua menyerang pun boleh, tapi bahaya sikit lah untuk bertahan. Sebab apa? Bila dah dua-dua menyerang, peluang untuk diserang balik tu sukarlah kalau dua-dua menyerang. Sebab tu kena ada seorang menyerang, seorang berpulang pada bergu. Tapi tengok strategi masing-masing. Kalau contohnya strategi permainan bergu adalah untuk menyerang dengan laju. Kalau itu salah seorang berperanan sebagai menyerang. Salah seorang menyerang, salah seorang lagi bertahan. Ni seorang di hadapan, seorang lagi di belakang ketika menyerang. Sebab senang untuk sambut kalau kena serang balik. Sebab tu tak boleh duduk dua-dua sebelah-sebelah. Kalau duduk sebelah pun sukar untuk menyerang. Perkara ini dipanggil sistem depan belakang atau front back, iaitu sama seperti posisi membuat servis. Pemain di bahagian hadapan yang dekat dengan jaring lebih berpeluang untuk menyerang, manakala yang belakang untuk bertahan. Okey, itu dia. Kalau depan ni untuk dapatkan bola yang loose return ataupun bola yang senang lah. Kalau yang duduk depan, kalau yang belakang tu kena ambil bola yang shuttle yang sukar. Manakala formasi serangan waist ini untuk mengelakkan bergu lawan daripada membuat hantaran silang. Kalau hantar silang macam mana nak buat? Ini kena duduk sebelah-sebelah. Formasi waist yang sesuai digunakan apabila bulu tangkis berada tinggi di tengah gelanggang. Tinggi kalau silang lah. Pemain bergu pasukan menyerang, membuat smash lurus dan pasangan bergunya bergerak ke bahagian sisi belakang melakukan hantaran balas silang. Itu pulang mana nak buat silang atau tegak, tapi yang penting kena duduk sebelah-sebelah. Sekiranya pukulan balas daripada bergu lawan adalah lurus dan pendek, pemain bergu pasukan menyerang perlu bergerak ke hadapan untuk melakukan serangan kepada bergu lawan. Kena ke depan untuk menyerang. Okey, ni cara teknik. Seorang menyerang, seorang lagi bertahan. Okey, persorangan pula ni, kemahiran bertahan untuk persorangan, dia mesti bergerak lebih banyak. Kalau lambat bergerak, dia akan menyebabkan bola tu tak dapat lah. Sebab kalau kurang cergas, jangan main badminton lah. Seorang pemain yang bertahan hendaklah bergerak pantas ke arah bulu tangkis. Kena pandai bertahan. Persorangan lebih kepada banyak bertahan. Menyerang tu perlu juga, tetapi kena tahu arah. Sebab kalau tak bertahan banyak, nanti tak dapat balas. Kalau tak dapat balas, boleh banyak hilang banyak poin. Pemain yang bijak menggunakan kuasa, kelajuan, ketepatan, kecergasan dan jangkaan yang baik menyebabkan pihak lawan melakukan banyak kesilapan ataupun mengalami keletihan. Dia memang lawan penat. Siapa cepat, penat, boleh kalah. Siapa yang fit atau cergas, dia boleh menang. Tengok, dia hanya main depan belakang. Okay? Bergerak ke penjuru gelanggang. Contoh sini, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak ke penjuru gelanggang. Kiri ke kanan, depan ke belakang. Okay. Strategi bertahan bergu. Bergu, dia tadi dia belum cerita pasal bertahan lagi. Okey, dia cerita. Strategi bertahan bergu memerlukan pemain melakukan gerakan yang pantas untuk memastikan bulu tangkis mudah dikembalikan ke gelanggang lawan. Pemain perlu bergerak dan segera kembali ke tengah gelanggang untuk bersedia bertahan. Okey.
kena duduk tengah semasa bertahan. Kalau tak duduk tengah nanti kita tak nampak bola. Kalau duduk tepi belakang nanti pihak lawan cari ruang lah. Ruang mana yang tak dijaga tu, di situlah kena serang. Semasa bertahan, pasangan meregu harus berada di posisi bersebelah. Bertahan kena duduk sebelah-sebelah. Kalau duduk depan belakang nanti sukar untuk bertahan. Okey, seorang kiri, seorang kanan. Ini dipanggil side by side. Sistem ini menyenangkan setiap pemain untuk bertahan. Okey, duduk sebelah-sebelah. Okey, macam ni dia duduk sebelah-sebelah, dia mainlah lob ke, lifting ke ataupun smash, duduk sebelah-sebelah kalau nak bertahan okey. Dan cukup untuk hari ini. Sekian, terima kasih.